Dia ada atas muka bumi ini sebenarnya dia politician dan ahli-ahli agama yang buta mata hatinya. So dua ni yang tak best. Kalau kita pergi satu peringkat lagi, beyond idea dua orang ni, politician yang tamak, ahli agama yang buta mata hatinya. Kalau kita melintasi lepas pada mereka ni, tak usah peduli mereka, lantak biar mereka. Mereka ni tak wujud. Kita nak cakap itu memang akan diprotes. Tetapi istilah dia protes bila benda kita cerita ni sampai ke orang. Contoh kalau kita kata dia ni tak best lah, dia dengar, dia timai. Tetapi idea ni dia menjadi rahsia. Pasal awak nak melintasi fahaman rahsia ni. So bila nak melintasi fahaman rahsia ni, dia is individual journey, is a different journey, iaitu awak tak akan melihat wrongdoing and good doing, or benda yang salah, benda yang tak salah. So benda ni dia kena ada satu lagi idea you kena melintasi, iaitu idea awak lah baik, awak lah jahat. So hari ni awak nak pilih yang mana? Kalau awak pilih awak baik, segala yang jahat daripada politician tu tak akan awak nampak. Kalau awak pilih awak jahat, segala kaedah-kaedah keagamaan daripada yang kaedah-kaedah tamak haloba daripada politician, kaedah-kaedah keagamaan yang hanya yang buta mata hatinya, tak bawa terus ke arah mengenal Tuhan, akan berlaku kat awak. Tetapi bila awak tu tak ada benda yang tak baik, there's no wrong doing, there's no right doing, maka di sinilah segala yang di luar, yang tak best tu tak berlaku kat awak. Di situ dia kenal benda ni tak best. Dia nampak benda ni tak best, tapi sebelum masuk dalam diri dia, itu sebab there's no mind can stop the mind. It's only the way to stop the mind by watching it. The idea awak nampak yang ni masalah, tapi kalau awak tak nampak, makna buta lah mata hati. Bukan mata kepala ni lah untuk melihat. Itu sebab kadang-kadang kita tengok ahli-ahli zikir, orang kata mereka ni ahli betapa ni, mereka ni bila tanya mereka betapa, mereka buat apa? Tanya ustaz balik. So what they are really doing? Kalau you cakap dia betapa, macam mana kami nak tengok betapa tu salah? Sedangkan hampa menyembah, hampa tak tahu apa yang hampa sembah. Dalam solat hampa, hati hampa tu merata, hampa fokus. Mata hati hampa melihat 1001 macam, sedangkan mata hati orang luar nampak hampa tengah solat, tengah sujud sembah, tengah menyembah actually, bukan tengah solat pun. Solat tu berhubung. So bila hampa buat solat, orang lain nampak hampa menyembah, tapi hampa pula hati hampa mengingat 1001 macam. Mata batin hampa melihat segala-galanya. So makna mata batin hampa buta daripada melihat Allah. So tani Allah tu pula apa dia? Kalau hampa lihat tu, lihat apa? Hampa tengok, kalau kata lihat pokok nyok, hampa tak nampak pokok manggih. Hampa lihat pokok manggih, hampa tak nampak lah pokok betik. Sebab bukan asma' saja pokok betik tu, afa'al, sifat hampa dah kenal dah. Kalau zat dia pula, buah dia tu, sebab dalam buah tu ada biji, dalam biji tu ada batang pokok apa, ini usul lah. Bila sebut Allah tu setakat nama aja, betik. Orang lain kata papaya. Kalau kata kita kata ayam, orang lain kata wasa, water, wasa, macam-macam bahasa lah orang sebut. Tetapi Allah, ni nak kenal benda ni. So bagi yang telah mengenali, dia punya jenis lain. Dia punya jenis, inilah yang susahnya. Pasal bila ustaz tuduh awak sesat, ustaz tuduh awak tak betul, awak dah connected. Sebab awak tak duduk di dalam kejatian diri awak tu. Awak duduk dalam apa orang nak kata, adik-beradik awak nanti sakit, torture, itu ini. Itu yang balik pada syariat yang ramai. Itu sebab dia kata awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah untuk melintasi ni.
So kita boleh letak benda luar tu dekat luar, benda dalam dekat dalam. Apa saja yang berlaku dekat luar. So tak ada lah istilah stres, tak ada lah istilah mental torture, tak ada lah istilah kemurungan. Sebab kita tahu nak letak benda ni macam mana. Sebab itulah bila kita tanya balik, orang bertapa tu buat apa? Yang perlu sebut macam Buddha duduk diam, para wali Allah kadang bangun tengah malam, mereka duduk dalam kesunyian malam tu, mereka buat apa? Mereka melihat apa? Pasal mata ni dah tak nampak, dah gelap. Sebab mereka tak fikir bila kita cakap pasal Nabi Muhammad, Iqra turun kat mana? Kat sebelah Kaabah ke? Dalam masjid ke? Dalam rumah ustaz-ustaz ni punya tok ke? Tok Wan ni punya rumah ke? Kalau bukan dalam gua. So ramai orang-orang yang dalam ilmu tarikat itu sendiri. Okey, kita cerita. Bila kita kata sahabat gua lah, dulu-dulu kiasan-kiasan, diri kita ni dia macam gua ya. Dia gelap dalam diri kan. Contoh dia kalau orang nak operation kan, orang buh apa, benda masuk kat mulut, masa I kena sakit dulu, dia jolok kamera masuk, bukan kamera saya, ada lampu sekali. Sebab dalam ni gelap. Lepas tu dia kata dalam diri kita pula tu ada satu cahaya, nur. Dia kata ada setengah bahasa lain orang sebut macam-macam lah. Ada orang kata Nur Muhammad lah, itu ni, tak kisahlah. Tetapi macam mana nur tu nak menzahirkan diri dia kalau tak ada kegelapan? So bila orang masuk dalam gua ataupun orang bersulub dalam bilik gelap, dulu masa zaman tarikat dulu, masuk bilik gelap, tutup dengan kain hitam apa semua. Sebab apa? Sebab kaedah nak menutup mata kepala dia ni, tak melihat benda lain. Dia nak melihat dia pun dia tak nampak, melihat jari kaki dia tak nampak, melihat lutut dia tak nampak, melihat tapak tangan dia pun tak nampak. Dia nak melihat apa? Dia kata nak melihat diri dia tu, macam mana istilah melihat diri dia? Jadi benda-benda macam ni orang yang melalui jeni mengenal Allah, dia tahu. Sebab kalau Allah Ta'ala tu meliputi, zat Allah Ta'ala itu meliputi, makna dalam gelap pun menyeliputi lah. Itu sebab bila buah Ibrahim dalam api, bukan Ibrahim, bukan api. Kalau Nabi Musa membelah laut merah, bukan Musa, bukan laut merah. Tang sini dia tak faham. Kalau orang tahu sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu meliputi 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang seisinya. So nak hurai macam mana benda ni? Benda ni tak boleh hurai dengan mulut lagi dah. Tak ada hujah, tak ada bahasa dah. Yang kenal, dia kenal lah. Dia jalan lah jeni dia. Inilah satu peringkat yang dikata protect yourself from your own thought and emotions. Sebab dia tak berfikir lagi lah. Bila thought becoming things, itu different lah. Mereka ni tak akan fahamnya. Puak-puak yang mengaji kulit ni, yang mengaji hadis, yang mengaji benda yang menceritakan benda yang selain daripada alam diri sendiri, maka mereka ada hujah keagamaan mereka, ilmu agama mereka, tapi mereka tak ada hujah ilmu mengenal diri dan mengenal Tuhan. Mereka mengenal apa yang diciptakan Tuhan, tapi Tuhan mereka tak kenal. Itulah masalah di Malaysia ini. Itulah contoh yang dikatakan. Kadang-kadang kita dengar guru kata baharu alam ini. Jadi bab alam ini ataupun dunia ini yang mana? Dunia yang mana satu ni maksud dia? Alam yang mana satu yang baharu dia cakap. Bila kita mengaji, baru kita kenal. Setelah kita kenal tu baru masuk bab, baru tepat bab baharu alam ini ni. Alam mana satu kan?
Kalau alam bumi ni dah lama dah, alam semesta ni. Tok Nek, Tok Cik, Tok Lang, Tok Cik, Tok Ngin, Tok Unggin, Tok Anjin ni lama dah. Kita nak sebut pun tak erti. Dikatakan baharu alam ini setelah kita mengenal diri kita. Di sinilah bila kita sedang ada yang tak faham, ada yang nakai, ada yang jatuh sampai ke martabat jahat, ada yang jatuh ke martabat pendusta apa semua. Tetapi terbahagilah keadaan sanubari dan nurani itu. Kalau hati nurani itu dia buat benda yang baik, hati sanubari bisikan amarah laumah marhamah itu sentiasa ada. Hak belah sana radiyah kamaliyah baradiyah. Ini bila kita mengenal wajah-wajah masalah dan wajah-wajah kebaikan, baru kita letak kaedah yang mana kita nak ikut, yang mana kita dah terikut, yang mana kita nak menurut. Jadi kita boleh bahagi yang mana menjadi satu keterpaksaan, yang mana untuk kita layan sebagai sebuah lakonan satu pada yang ramai, ramai pada yang satu, yang mana yang kita sedang tak boleh lari apabila satu semata-mata. So kaedah-kaedah susunan ni kita nampak ada yang tak baik, ada yang baik, ada yang sah, ada yang batal. Yang sah tetap sah, yang batal tetap batal. Walau pakaian dia lengkap, itu ini tutur cara dia dengar cantik elok, tapi ada batal lah. Kalau tak mengenal, tak mengenal lah. Yang mengenal lah. Walaupun dia pendiam, dia sengap, orang tak tahu tu dia ni macam mana. So ini yang dicakap tadi, di atas muka bumi ni ada yang baik, ada yang tak baik. Kalau yang tak baik tu kita tak boleh nak buat apa. Dia boleh pakai sarung yang baik, tapi tengok hati perut dia tu tak baik. Kita sedangkan dia perbuatan hang ni salah, tak kena. Hang pandai bercakap agama, hang pandai itu, hang pandai ini, tetapi sebenarnya perbuatan hang ni larangan dalam Al-Quran itu sendiri. Tak boleh. Dia ada argument, dia balik kod lain, dia hentam juga. Jadi kita tahu ni jenis memang dah tertutup hatinya. So bila kita ada kesedaran tu, bila kita ada alertness, awakenings of the intelligence of seeing these two circumstances, bila kita ada benda tu, kita cari pula kebaikan dalam diri kita. Tidak, P.Ramlee tak sebut lah. Bila rohani kata baik ya Pak Abang Jamil tu, baik, kau kata baik ada makna tu. So hari ni itulah. So dua kedudukan, kebaikan dengan yang keburukan ni kita letak pada diri kita. Kita baikkan diri kita. Kita tak layan yang negatif. Telinga kita samak, kita samak, sami'un sami'an, kita jamukan dengan pendengaran yang best. Basar kita, basar basirun kaunuhu basiran, kita jamu dengan pandangan-pandangan yang terbaik. Ilmu kita, ilmu alimun kaunuhu aliman, kita masuk meneroka kepada yang indah, yang bersih, yang suci, yang sempoi. Termasuklah dan semua sifat-sifat yang lain lah kau nak urai. Faham makni maknawiyah dan sifat kaya Tuhan tu. So hari ni yang jahat tu di luar sana kita jangan bagi masuk. Kita kontrol, kita pilih jadi yang baik. Yang baik di luar sana, kita tetap yang baik di dalam ni. So kita baharu alam kita dengan kaedah-kaedah yang baru. Setelah kita tahu selai bulu roma pun bukan hak kita. Bila dia kata wa fi anfusikum afala tubsirun, bila kata bertapa tidak kamu lihat apa yang ada kat kamu tu dari sudut mana? Dalam surah Al-Zariyat ayat 21 tu dari sudut mana? Dari sudut mata kepala kah? Kita nampak kat aku tak ada pakaian-pakaian Arab. Kita nampak kat orang sana ada pakaian-pakaian Arab. Tapi bila kata melihat dari kamu, dia suruh kita sendiri. Maka itulah yang dikatakan surah 17 ayat 72, surah
22 ayat 46 tu, melihat diri kita sendiri. So para makrifah tang sini dia kata sampai satu singgasana tu tak ada apa lagi dah nak hurai. There's nothing to process, there's nothing to confess, there's nothing, there only nothings, there is only nothing. Tak ada yang terbaik, hanyalah Allah Ta'ala. Itu sajalah. So dunia mana yang kita duk cerita ni? Dunia atas cerita-cerita sejarah Nabi ke? Dunia mana? Ini kita nak sembang. Bila dia cakap buat Muhammad ni, Muhammad mana? Sedangkan dalam Quran tu banyak, dalam Quran tu melebihi 1/3 Quran tu menyebut sebagai sebuah nasihat kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman, janganlah. Dia menasihat orang beriman. Jadi kita nak kenal sebenar-benar hakikat di dalam hakikat tu siapa. So bila kita kenal hakikat di dalam hakikat itu siapa, kita nak bersembang apa dengan orang lain, kita nak bersoal jawab apa tentang orang lain. Sebab dia laisa kamislihi syai'un, dia juga kianuhu binafsihi mughalafatuhu lil hawadis. So bila mai bercerita tentang baharu alam ini, alam yang mana? Alam dunia ni, dunia tengok kita di jalan je, bodoh ngaji pasal aku telah wujud sebelum tok nenek hang dah wujud. Kaji alam diri hang tu. Itu kata, tapi kalau dah mata batin tu tertutup, mata rohani tu tertutup, mata hati tu tertutup, tinggal mata luang lah. Mata luang ni tengok luang dapat seluang. Itu sajalah. Baik, selamat.